Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada ahli panel yang kita bermula tadi. Jadi saya dimaklumkan oleh organizer kita cuma ada lagi 30 minit saja untuk bincang, sebab saya rasa audiens yang datang pada hari ini membuat-buat dalam diri masing-masing untuk bertanyakan soalan yang spesifik kepada ahli panel. Jadi sebab tu ramai yang datang pada hari ini. Cuma saya mungkin ada satu soalan yang saya akan lontarkan untuk ahli panel menjawab, dan mungkin boleh dalam lingkungan 10 minit itu merangkum segalanya dan menjadi berlaku adil kepada panel yang lain, supaya kita ada peruntukan masa yang cukup untuk audiens untuk bertanya. Jadi tadi kita berbincang tentang istilah keadilan dan kesetaraan itu dalam bentuk konseptualnya. Tapi saya fikir ramai kita sekarang ni kita mahu melihat bagaimana dalam konteks realitinya keadilan ini diterjemahkan. Sebab kalau kita lihat sekarang, keadilan dan kesetaraan ini banyak wacananya berkaitan dengan kesamaan jantina dari sudut bekerja dengan majikan, kesamaan dari sudut kaum, ekonomi dan sebagainya. Jadi saya fikir dalam konteks ini banyak wacana keadilan ini diperjuangkan, mungkin boleh saya katakan tidak daripada golongan yang berlatar belakangkan Islamis. Saya fikir ketiga-tiga ahli panel ini mempunyai latar belakang yang lebih Islamik, kalau kita boleh katakan begitu. Tapi wacana keadilan ini lebih banyak diperjuangkan yang kita kata bukan Islamik. Jadi di manakah kita Islamik untuk kehadapan dalam memperjuangkan wacana ini? Adakah kerana interpretasi keadilan yang dibawa sekarang ini mempunyai nilai-nilai yang bertentangan dengan apa yang anda faham, ataupun belum masanya lagi, ataupun boleh saya katakan sudah buat tapi belum nampak hasilnya? Jadi maksudnya apa yang saya cuba tekankan adalah dalam konteks masing-masing, Dr. Faizal, Dr. Yusuf, Dr. Mujahid dan juga Dr. Azhar, dalam konteks realitinya bagaimana anda memperjuangkan untuk menerjemahkan keadilan ini, wacana keadilan ini untuk dibawa? Macam saya katakan, isunya banyak. Jadi saya berikan kepada ahli panel mungkin 10 minit untuk menghuraikan dalam konteks ini. Saya rasa mungkin Dr. Faizal Tehani boleh bermula. Terima kasih saudara pengurusi. Dalam pusingan yang pertama saya telah menyebutkan bahawa keadilan dalam Islam Syiah sangat identik dengan ketakwaan. Itu saya kira sudah dapat menjelaskan isinya sebelum saya melirik-lirik lebih panjang. Bercakap tentang keadilan tentang ras dan juga keadilan dari segi ekonomi dan lain-lain, keadilan untuk wanita, keadilan untuk minoriti agama, minoriti seksual dan sebagainya. Saya ingin membawa beberapa buah cerita kerana kemanapun saya pergi, saya masih akan tetap dianggap sebagai tukang cerita juga kerana peranan saya menulis novel. Saya akan menjawab pertanyaan saudara pengurusi itu kalau ada pusingan hujung sekali, kerana pusingan pertama agak suntuk. Jadi biarlah saya masih lagi bercerita. Paling tidak ada 3 keadilan sosial yang ingin saya sentuh, iaitu keadilan dari segi ras, keadilan dari segi ekonomi, dan juga keadilan untuk minoriti agama. Saudara-saudara, mungkin saudara tidak pernah mendengar nama seorang lelaki kulit hitam namanya Jan. Jan adalah seorang pelayan, atau istilah dalam tradisi Inggeris butler, kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Zar Al-Ghifari. Selepas Abu Zar terbunuh secara misterius di gurun pasir, Jan telah berpindah menjadi pelayan kepada keluarga Rasulullah SAW, lebih khusus, lebih tepat kepada Imam Hussein. Butler di sini mungkin istilah yang digunakan sekarang budak atau hamba. Akan tetapi
itu tidak sebenarnya tepat. Ketika berlakunya pertumpahan darah di Karbala, Jan sebagai butler telah menyaksikan seorang demi seorang ahli keluarga Rasulullah ditebas musuh, dan beliau telah menemui Imam Hussein dan mengatakan, "Duhai Imam, izinkanlah aku untuk masuk ke medan tempur dan mempertahankan dirimu dan ahli keluargamu serta agama yang suci ini dari menjadi rosak oleh orang-orang cabul tersebut." Imam Hussein membalas, "Usahlah Jan, engkau telah terlalu banyak menderita oleh perjuangan kami yang tidak pernah habis-habis sejak Abu Zar Al-Ghifari menjadi majikanmu. Pergilah kau dari medan Karbala ini. Mereka bukannya mahukan dirimu. Apa yang musuh ingini ialah diriku. Aku melepaskan dirimu dari tanggungjawab apapun dan tidak akan mempertanyakan dirimu di akhirat kelak." Sebaik mendengar kata-kata Imam Hussein, Jan berlinangan air mata dan menangis teresak-esak. Imam dengan segera memujuk dengan santun mengatakan, "Apakah aku telah melukai hatimu, wahai Jan? Duhai Imam, sesungguhnya aku telah menumpahkan sekian keringat dan tenaga kudratku untuk berkhidmat dengan para sahabat Rasulullah yang tulen. Aku telah ikut menentang sekian korupsi sejak kewafatan Rasulullah SAW dan melihat dengan mataku bagaimana kalian diperkotak-katikkan. Hari ini aku telah tiba ke kemuncaknya, yaitu kemuncak pelayananku sebagai seorang pekerja. Apakah engkau akan menghantarku pulang dan memaksaku membiarkan dirimu dan ahli keluargamu dibunuh musuh? Lelaki seperti apakah aku ini jika begitu? Maka izinkanlah aku untuk berkhidmat kepadamu sehingga akhir hayatku. Izinkanlah aku berkhidmat kepadamu buat kali terakhir." Imam Hussein mengerti bahawa Jan tidak dapat ditegah lagi. Jan terkorban, nyawanya melayang dan kepalanya ditetak teruk. Saat Jan berada di ambang hujung nyawanya, Imam telah membersihkan darah di kepala Jan yang menutupi wajahnya, dan Imam memangku kepala Jan, membersihkan darah di wajahnya dan mengatakan, "Berbahagialah kerana engkau dijanjikan syurga." Dan Jan hanya mampu menuturkan, "Betapa engkau membuat aku malu, Imam, kerana engkau yang melayani aku di saat akhirku. Bukankahnya aku yang sepatutnya menjadi pelayanmu sehingga saat akhirmu?" Beginilah hadirin dan hadirat, para Ahlul Bait yang suci melayan budak atau pekerja bawahannya, kerana keadilan identik dengan ketakwaan menjadi kriteria utama. Di saat akhir Jan, seorang budak, seorang pekerja kulit hitam dipapah, didukung dan disempurnakan oleh majikannya secara amat terhormat. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa cerita lagi tapi saya akan mencuri terlalu banyak masa. Izinkan saya bercakap tentang keadilan ekonomi. Ya, sedikit masa, Tuan Pengerusi. Apa yang dapat kita pelajari dari sirah Nabawiyah? Selalunya dalam buku teks, saat pembukaan kota Mekah akan menjadi bab terakhir buku teks sejarah Islam. Kita merasakan bahawa sempurnalah tugas Nabi setelah 23 tahun berjuang. Kita tidak tahu apa yang terjadi selepasnya. Selepas pembukaan kota Mekah, terjadi satu pertempuran yang juga besar, Perang Hunain, di mana 3 suku, iaitu suku Hawazin, Saqif dan Bani Sa'ad telah memilih untuk menentang Nabi Muhammad. Dan 30,000 tentera berkemah di dataran Hunain, bukan dataran Merdeka. Pasukan Islam nyaris-nyaris kalah, tetapi akhirnya berjaya menumpaskan musuh. Dan suku Bani Sa'ad menghantar seorang wanita untuk menjadi orang tengah berdepan dengan Rasulullah. Nama wanita ini adalah Syaimah. Syaimah, tuan-tuan, adalah putrinya Halimatus Sa'diyah. Dengan itu Syaimah adalah saudara angkat sesusuan dengan Nabi Muhammad. Harta perang, rampasan perang dari perang Hunain adalah sebanyak 24,000 unta, lebih 40,000 kambing, sejumlah besar perak dan barang-barang rumah tangga yang lain. Saat itu, kalau orang berperang, orang akan membawa segala yang mereka ada ke medan peperangan. Demikian besarnya jumlah rampasan, tidak syak lagi tentera Muslim akan menjadi kaya, dan mereka yang terlibat dalam perang ini akan mendapat khazanah yang sangat besar. Harus diingat,
sebagai besar tentera dalam perang Hunain adalah kaum Ansar yang belum pulang selepas pembukaan kota Mekah. Rasulullah telah menyerahkan 1/5 bahagiannya dan tidak mengambil. Oleh kerana Rasulullah berbuat begitu, para sahabat terpaksa rela juga menyerahkan bahagian mereka. Akan tetapi kaum munafik memainkan peranan yang sangat penting dan membisikkan berbagai-bagai hasutan, mengatakan bahawa Muhammad tidak membenarkan walau satu jarum pun keluar dari perbendaharaan negara. Sedangkan kaum Ansar telah mendukung Rasulullah selama 13 tahun namanya berjuang, ya, mendukung Rasulullah daripada segala malapetaka dan kesusahan. Ketika itu hampir-hampir retak, ya, dan menjadi belah. Rasulullah telah mendengar berita kabar angin ini dan mengatakan kepada kaum Ansar, "Aku berhasrat untuk pulang ke Madinah dan tidak berhasrat untuk tinggal di Mekah. Apakah engkau mahu harta ini ataupun mahu aku pulang bersama kalian?" Sudah tentu jawapan kaum Ansar, mereka cepat sedar, mereka mahukan Rasulullah pulang bersama mereka ke Madinah. Tuan-tuan, saya tidak berhasrat untuk mencerita tentang strategi kaum munafikin dan sebagainya. Akan tetapi, saya ingin menunjukkan bagaimana Rasulullah tidak membawa satu sen pun rampasan perang dari medan Hunain ke Madinah dan memperkayakan sahabat-sahabat Ansar yang telah menolongnya selama 13 tahun. Rasulullah tidak memilih untuk mengkayakan Madinah dan penghuninya dengan harta dari Mekah. Inilah contoh keadilan ekonomi yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ada banyak lagi hal tentang kesetaraan ekonomi, tapi izinkan saya menceritakan suatu peristiwa bagaimana tradisi Ahlul Bait telah memberikan golongan minoriti atau oposisi hak mereka untuk berfikir dan berekspresi. Dalam tradisi Ahlul Bait, kebebasan berfikir sangat penting. Saya kira contoh paling klasik ialah bagaimana Imam Ali membenarkan kaum Khawarij untuk menentangnya sebelum perang Nahrawan. Slogan itu digegerkan. Slogan apa? Slogan tiada hukum kecuali Allah. Secara teorisnya, tiada hukum selain hukum Allah benar, tetapi secara praktisnya belum tentu benar. Kena ingat itu. Slogan itu digegerkan Imam Ali membantahnya dengan duduk berdialog. Duduk dan bantah dengan berdialog, bukan dengan kekuatan, bukan dengan samsengan. Imam menentang dengan logika dan hak berfikir mereka dilindungi. Akan tetapi setelah dua tokoh Khawarij, Hurkush Zuhair As-Sa'di dan Zar'ah Al-Baraj As-Sa'i datang menemui Imam Ali, memohon Imam Ali supaya menentang Muawiyah, dan Imam Ali menolaknya. Imam Ali mengatakan, "Celaka bagimu, alangkah celakanya kamu, seakan-akan aku terbunuh di tanganmu dan angin kebenaran berhembus ke arahmu." Kata Zur'ah, "Itulah yang aku suka." Keluar dari pintu, Zur'ah membunuh Abdullah bin Habab yang kalungnya digubah daripada Al-Quran. Sejak itu Imam Ali memperjuangkan dengan kekuatan menentang Khawarij. Sudah tidak ada dialog lagi kerana kekerasan telah berlaku. Hadirin dan hadirat sekalian, ada banyak lagi kisah bagaimana hak berfikir atau ekspresi telah dibenarkan, diizinkan dalam tradisi Ahlul Bait. Saya ingin bertanya kepada yang berhormat Dr. Mujahid, apakah Dr. Mujahid tahu pada 6 April 2012 khutbah Jumaat seluruh Selangor telah mencela penganut-penganut mazhab Syiah? Adakah Dr. Mujahid tahu hal ini? Ya. Sebelum itu, benarkan saya bercakap sedikit. Hal ini sangat penting kerana berlakunya state stigmatization, ya, dari segi ilmu sosiologi terhadap minoriti agama. Dan keadilan dan kesetaraan tidak dapat dicapai sesama agama atau sesama bangsa di Malaysia sekiranya sesama Islam tidak dapat memberikan keadilan dan kesetaraan sesama Islam. Terima kasih. Okey, terima kasih atas acara ini. Jadi saya rasa
dia pun memainkan peranan sebagai moderator. Dia ada satu soalan tambahan. Tapi saya rasa mungkin soalan tambahan itu ada forum lain yang kita boleh diskusikan di situ. Berbalik kepada persoalan saya tadi itu, mungkin para panelis masih ingat dalam konteks realiti kita sekarang dengan berbagai isu yang berbangkit ini, bagaimana kita atau ahli panel memainkan peranan dalam menangani isu ini dan to come forward, untuk ke depan memperjuangkan wacana keadilan dan kesetaraan ini. Tapi saya rasa mungkin Dr. Mujahid mau jawab dulu ataupun pula okey, silakan Dr. Mujahid. Terima kasih ahli panel, Tuan Pengerusi. Dalam kita memahami apa yang dikatakan sebagai idealism, keadilan itu, ataupun dalam kita cuba menafsirkan realiti yang kita baca dalam teks ataupun yang kita lusuri dalam sirah, tetapi bila kita tengok di peringkat operasionalnya hari ini, kita tak jumpa. So, itu yang saya rasa isu yang pokok yang kita nak cuba faham mengapa jadi demikian. Saya beberapa kali cuba memahami dan apa cara saya untuk menjelaskan kepada orang ramai. How do we define this phenomena? Apa cara kita nak berfikir dalam melihat realiti ini? Contoh, kita jumpa dalam teks Islam suruh buat keadilan. Tetapi dalam negara Islam lah yang paling banyak keadilan itu tidak wujud. Kita melusuri sejarah Nabi SAW. Kita jumpa berbagai kisah-kisah yang menunjukkan tentang bagaimana keadilan itu telah dilaksanakan. Tetapi hari ini bila kita melihat dalam realiti kita, baik dari sudut undang-undangnya, baik dari sudut kepimpinan politiknya, kita tidak dapat melihat nilai-nilai itu tertekap. Jadi dalam kita cuba nak menafsirkan realiti ini, fenomena ini, saya cuba membawa satu model berfikir yang lebih positif. Kerana kekhawatiran kita untuk melihat realiti yang tidak wujud dalam idealism keadilan yang kita bicarakan ini boleh membawa kita kepada dua keadaan. Satu, sama ada kita bersifat ekstrim dengan kita melihat bahawa yang ada ni semua tak betul dan kita nak ambil yang ni saja. Ataupun dia boleh membawa kita kepada satu lagi ekstrim, iaitu mencairkan diri dengan keadaan dan lupa kepada idealism. Inilah perkara-perkara yang kita khawatir tanpa satu pahaman yang jelas bahawa dia boleh membawa kita kepada dua jalur ekstrim ini. Sama ada we choose to become pahaman kita yang ekstrim, atau we choose to become pahaman kita yang cair dengan realiti lalu lupa kepada idealism yang kita perjuangkan. So I recommend, supaya kita selamat daripada dua keadaan ini, kita kembali kepada kerangka berfikir bahawa ada tiga level yang kita kena faham. Satu, level idealism. Itu yang kita baca dalam teks, itu yang kita kongsi bersama dalam majlis-majlis ilmu kita. Ya, mereka berbicara tentang berapa idealnya segala nilai-nilai ini. Yang kedua ialah kita melihat tentang practicality yang tidak ada di depan mata kita, yang bila kita tengok seolah-olah kita jadi kecewa. Nah, ada satu level yang akan menjadi penghubung antara ini, iaitu antara ideal dan praktikal yang ada di depan mata itu, ialah satu usaha yang sebenarnya ada di dalam sirah dan juga dalam teks-teks tentang untuk mentaufikkan dua keadaan ini. Perlu ada satu rekonsiliasi melalui kita menyedarkan orang ramai apa yang harus kita buat dalam berhadapan dengan realiti dan praktikal atau idealism dan realiti yang tidak ketemu ini. Ini diterjemahkan dalam satu gerakan. Ini diterjemahkan dalam satu mobilisasi yang besar melalui sama ada ruang lingkup politik, melalui sama ada masyarakat madani yang terjemahkan dalam aktiviti-aktiviti NGO, dan juga individu-individu yang dianggap sebagai tokoh yang menjadi rujukan
bagi kita mengawal keadaan supaya ketiga perkara yang saya sebutkan tadi diterjemahkan dalam satu apa yang kita namakan sebagai mengembalikan semula realiti dan juga idealism ini dengan sedaya upaya yang kita ada. Saya rasa kerangka berfikir itu mampu untuk kita define apakah suasana yang ada supaya kita tidak menjadi terlalu ekstrim dengan maksud kita akan melawan sistem yang ada sehingga kita menjadi orang yang menganggap semua tak betul, dia saja yang betul. Dan mungkin ini telah diterjemahkan dalam sejarah, iaitu kelompok-kelompok Khawarij yang melihat semua kaum tidak betul, seperti mana semua orang tak betul, seperti mana yang disebut oleh ahli panel pertama. Ataupun kita menjadi golongan-golongan yang cair dengan keadaan, yang menyatakan selagi aku seorang Muslim sudah, sama ada aku nak capai idealism ataupun aku nak buat apa saja, itu soal yang kedua, kerana melihat kekecewaan dalam realiti masyarakat yang ada. Sebab itu para hadirin dan ahli panel yang dihormati sekalian, this is what we call perjuangan. Inilah yang kita namakan sebagai perjuangan. Dan kami di medan siasat tidak bererti menggarap persoalan siasat semata-mata. Selama ini kami sebagai parti Islam yang bergerak menganggap diri kami sebagai satu parti yang siasat dakwah. Pada waktu yang sama kita bersiasat dengan mengambil kira kerangka demokrasi yang ada, dengan cuba membetulkan keadaan supaya membawa nilai-nilai yang disuruh oleh Islam, dan kita tidak merasa sedikit pun bersalah kerana konsep syura yang ada dalam Islam itu jauh lebih baik daripada demokrasi yang ada. Ataupun kita pada waktu yang sama, saya setuju dengan pandangan ahli panel yang pertama, apakah sekadar kita menang selesai masalah kita? Tidak. Yang berlaku ialah bagaimana mau mengisi kemenangan itu. Sebab itu kalau tuan-tuan hanya menganggap bahawa politik itu dengan kita menang maka selesai masalah, anda silap. That is just the beginning of the long journey ketika kita cuba memahami antara idealism dan juga praktikal. Ya, sebab itu saya melihat usaha kecil yang ada pada diri saya yang tidak seberapa ini, cuba memahami keadaan itu dan mengharapkan kerangka berfikir ini yang akan meletakkan kita dalam satu keadaan melihat ya kita mungkin berbeza pandangan, ya mungkin kita mempunyai pandangan yang berbeza, tetapi kita jangan keluar daripada kerangka yang telah saya cadangkan itu. Dan saya bersetuju bahawa jalan untuk kita melihat semua ini tak kiralah sama ada ia inter-faith dialogue atau intra-faith dialogue. Yang penting ialah kita menemui jalan melalui hikmah, melalui dialog, dan kita juga pada waktu yang sama dalam cuba untuk islah, ya, dalam cuba untuk reform, tajdid keadaan yang ada. Kita kena faham bahawa tajdid atau reform ini there is no end. Dia kena senantiasa, kerana idealism yang Islam bagi ini terlalu tinggi dan kita kena capai yang paling terbaik. Nah, setelah kita meletakkan standard kita untuk mencapai idealism ini, khususnya dalam soal keadilan, kita mengharapkan kekurangan yang kita tak dapat capai itu diteruskan oleh generasi yang seterusnya. Ini namanya sebuah perjuangan. Sekian saja. Okey, terima kasih Dr.